صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعظم شيخ خصوصا إلى الشيخ محمد عبد اللطيف صالح الحسن وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا المغروب الشيخ وأبي والمحبوب السيد الذي حسن له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. Ya Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba 'ala 'ibadihi ma'rifata uluhiyyatihi. Kalau kita rumi dia bermula dari situ. Tuan jangan beliau. Kalau yang jauh saya baca memang tak ada. Dia boleh kitab sebelum ni yang lepas. Jadi perkataan ini dari dalam kitab Rumi tuan. Kalau dalam kitab Rumi itu ada perbezaan dengan apa yang saya baca dan tuan kena pegang dalam kitab Jawi. Itu dia ingat ya. Itu asal daripada kitab Jawi. Kalau ada perbezaan beritahu saya lah. Kita boleh perbetulkan. Bukan salah orang yang ahli bahasa, mungkin salah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba 'ala 'ibadihi ma'rifata uluhiyyatihi wa alzamahum at-taqwa wa iqamata haqqi rububiyyatihi. Bermula segala puji tertentu bagi Tuhan. Segala puji semuanya milik Allah Ta'ala. Kita dah bahas sebelum ni. Puji ada 4 bahagian. Yang pertama puji qadim bagi qadim. Yang kedua puji qadim bagi hadis. Yang ketiga puji hadis bagi qadim. Yang keempat puji hadis bagi hadis. Semuanya milik Allah Ta'ala. Saya dah bagi contoh sebelum. Puji qadim bagi qadim maksudnya Allah puji diri zat sendiri. Contoh dalam Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Tuhan segala alam. Allah puji zatnya sendiri. Yang kedua puji qadim bagi hadis. Allah puji makhluk dia. Contoh dalam Quran, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba aku ialah orang, dia seorang yang banyak bertaubat. Awwab ialah ilmu nahu di siwak mubalah. Siwak mubalah teramat-amat. Orang yang selalu yang suka bertaubat ni memang Allah suka. Yang suka beristighfar, yang suka bertaubat ni memang Allah suka. Itu puji qadim bagi hadis. Yang ketiga dia panggil puji hadis bagi qadim. Hamba puji Tuhan. Contoh dalam Quran, Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah bagi petunjuk pada kami. Itu makhluk puji itu Tuhan. Yang keempat puji hadis bagi hadis. Makhluk puji sesama makhluk. Contoh
kawan kita puji kita, oh mat kau ni rajin datang mandi mat. Oh mat kau ni baca Quran kau ni bagus mat. Oh kau ni pandai mat. Macam itu puji hadis bagi hadis. Semua tempat puji ini milik Allah. Bermula segala puji tentu bagi Tuhan. Kalau orang puji kita sebut apa tuan? Alhamdulillah. Ataupun lafazkan seperti mana yang dilafazkan oleh Nabi Sulaiman AS, seperti mana yang dinyatakan kepada tuan sebelum dalam Quran disebut. Itu apa lafaz Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ni seperti mana yang tuan-tuan maklum, banyak yang Allah berikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Jin pun takut dengan Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman dah wafat pun dia masih takut. Dia ingat Nabi Sulaiman ni masih hidup lagi. Bila Allah SWT kurniakan anugerah, berbagai anugerah kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman menyatakan hadza min fadli rabbi, inilah anugerah yang Allah kurniakan kepada aku. Kalau Allah kurniakan kepada kita nikmat, kita boleh juga kita sembang-sembang, kita bagi kepada kawan-kawan kita, tak ada masalah tuan. Dengan niat apa tuan? Untuk menzahirkan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, bukan niat nak riak. Dia berdasarkan satu ayat Quran yang tuan-tuan selalu baca, surah Al-Duha, wad-duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat yang Allah beri, yang datang daripada Tuhan kau, nikmat yang Allah berikan kepada kau, fahaddits, maka ceritakan, tak ada masalah. Anak kita berjaya, kita cerita pada orang, tak ada masalah. Dengan niat untuk menzahirkan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, bukan nikmat riak, bukan niat riak. Kalau tuan-tuan niat riak, niat kerana nak dipuji, tuan-tuan cerita pada orang supaya orang puji kita, anak kau ni pandai lah, tak macam anak aku. Itu haram tuan. Itu kalau orang belajar dia boleh faham. Kalau orang tak belajar, dia tak faham. Dia kata kita ni belagak lah, apalah. Kalau dia belajar, dia akan faham. Bermula segala puji tentu bagi Tuhan yang mewajib ia Allah wajibkan atas segala hamba-Nya, jin dan manusia. Dari kalangan jin dan manusia. Disebut manusia ada Islam, adakah kafir. Begitu juga dengan jin, ada Islam, adakah kafir. Syaitan dia termasuk dalam golongan kafir. Ini yang paling kafir. Malaikat tidak, malaikat semuanya beriman. Malaikat semuanya beriman. Yang mewajib ia atas segala hamba-Nya akan mengenal sifat ketuhanannya. Mewajibkan ia atas segala hamba-Nya akan mengenal sifat ketuhanannya. Apa hukum belajar ilmu tauhid? Kalau orang tanya kita, apakah hukum belajar ilmu tauhid? Secara ijma', secara ringkas, hukum dia fardu ain. Fardu ain. Bila sebut fardu ain, ternafilah ia fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain setiap orang kena buat. Siapa tu yang kena buat ni? Yang dikatakan hukum dia fardu ain. Fardu ain ke atas mukallaf. Perkataan mukallaf nanti kita akan jumpa. Rasa ada ni tak ni? Kalau tuan-tuan belajar ilmu tauhid, memang tuan-tuan akan jumpa perkataan mukallaf. Banyak kali. Muka surat sebelah pun ada. Kalau kita jawab lah, muka surat 3. Ada tebuk mukallaf. Perkataan mukallaf. Disebut mukallaf ni, tuan-tuan dah faham. Maksud mukallaf, orang yang diberati, orang yang kena buat. Dia tak boleh serahkan kepada orang lain. Mukallaf. Apa syarat-syarat mukallaf? Ada 4. Syarat-syarat mukallaf ni ada 4. Ini tuan-tuan kena ingat. Bila sebut mukallaf, tuan-tuan dah faham. Tak perlulah saya banyak kali nak ulang.
Sebab benda ni, perkataan ni memang selalu diulang dalam ilmu tauhid. Tuan-tuan akan jumpa perkataan mukallaf ni banyak kali dalam ilmu tauhid. Maksud mukallaf orang yang diberati. Sebelum tu tuan kena faham fardu ain dengan fardu kifayah. Kita tuan dah faham. Fardu ain setiap mukallaf dia kena buat. Dia tak boleh serahkan kepada orang lain. Berbeza dengan fardu kifayah. Fardu kifayah sebahagian dah buat, lain tidak perlu berusaha. Contohnya sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah hukum tu fardu kifayah. Kalau Pak Imam dengan Pak Bilal dah buat sembahyang tadi, kita duduk kat belakang tu, kat ujung sana tak sembahyang, tak serta di sembahyang jenazah, adakah kita berdosa? Tidak berdosa. Sebab apa? Dah ada orang pun buat. Itu beza fardu kifayah dengan fardu ain. Fardu ain setiap orang kena buat. Belajar ilmu tauhid secara ringkas, hukum tu fardu ain. Fardu ain ke atas mukallaf. Ni berat tuan-tuan tugas kita. Tugas kita sebagai bapa ni, tugas kita sebagai suami. Kadang-kadang budak-budak muda ni dia ingat kahwin ni macam nafsu semata-mata. Dia tak tahu yang sebenarnya kahwin ni berat dia punya tanggungan. Tuan-tuan kena pastikan anak tuan-tuan, isteri tuan-tuan dah lepas fardu ain. Baru tuan-tuan ni tidak akan disoal di akhirat. Kalau tidak, apa nak jawab depan Tuhan? Fardu ain ke atas mukallaf. Belajar ilmu tauhid secara ringkas. Mukallaf, bila sebut mukallaf ada 4 syarat. Yang pertama, aqil, berakal. Yang kedua baligh, cukup umur. Kalau orang lagi sebut umur lah. Yang ketiga, salimul khawas, sejahtera panca indera, dia tak cacat. Yang keempat, bulughud dakwah, sampai seruan Islam. Ada yang sebut Islam, salah. Yang sebenarnya bulughud dakwah sampai seruan Islam. Kalau ada ustaz yang tegakkan Islam, mungkin ustaz tu Islam pandang. Ulang balik, disebut mukallaf ada 4 syarat. Mukallaf, mim, kaf, lam, fa. Mukallaf, lam tu bagi atas. Mukallaf, tuan-tuan jangan baca lam tu bagi bawah. Mukallif, mukallif ni Tuhan yang memberi hukum, Allah. Kita kena baca lam tu bagi atas. Mukallaf. Syarat-syarat mukallaf ada 4. Yang pertama, berakal. Bila sebut berakal, tertolaknya orang gila. Orang gila tak wajib sembahyang. Itu sebagai contoh. Macam mana kita nak semua sembahyang, dia pun gila? Kita semua sembahyang, dia lampang gitu aja. Badan orang gila dia suruh sembahyang. Orang yang tak gila kat kampung kita banyak lagi yang tak sembahyang. Orang gila ni tak wajib sembahyang. Yang pertama, syarat mukallaf yang pertama pun tuan, berakal. Yang kedua, baligh, cukup. Baligh, disebut baligh ni dia ada kaitan dengan hukum fiqh. Dan tuan pun dah maklum, sebelum ni pun saya dah beritahu. Baligh, tanda-tanda baligh dalam ilmu fiqh ada 3. Ingat lagi, 2 ada pada lelaki perempuan, 1 ada pada perempuan sahaja. Apa 2 tanda yang ada pada lelaki perempuan? Yang pertama, cukup umur 15 tahun, ikut kereta Islam. Pakcik pun bala lagi. Umur pakcik dah berapa? Dah 40 dah ustaz. Ni semua nak kena ketuk dengan ketuk besi. Yang pertama, tanda bala yang pertama, dia mesti apa? Cukup umur 15 tahun bagi lelaki perempuan, ikut kereta Hijriah, tuan. Yang kedua, tanda balik kepada lelaki dan perempuan, khurujul mani, keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, sama ada dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan mimpi. Umur 9 tahun. Ini saya minta maaf tuan, dalam RPK ni kena cakap terang, tak ada selidung-selidung, supaya tuan-tuan boleh faham. Yang kedua pun tuan, yang ada tanda balik yang kedua yang ada pada lelaki dan perempuan, khurujul mani, keluar air mani. Air mani, bukan air mazi, bukan air wadi.
Seperti kadang-kadang dah kahwin pun tak boleh nak beza mana air mani, mana air mazi, mana air wadi. Air mani kita nak kenal dia 3 tanda tuan. Ini pertama cakap. Nak kenal air mani dengan 3 tanda kata Imam Nawawi. Bukan kalam daripada saya, daripada kalam Imam Nawawi. Kitab mana? Kitab Kifayatul Akhyar. Dulu kami cedera dulu ambil diploma Mak Tafis di Melaka kat Cedera. Belajar kitab. Awak kami lah Jakim yang pilih kitab Kifayatul Akhyar. Tapi sekarang kitab ni ditukar kepada kitab yang lebih mudah lagi, iaitu Fiqh Syafi'at. Sebab Kifayatul Akhyar ni tak semua orang dia boleh baca. Baca-baca kitab tak ada nota. Kitab Arab. Kalau tok guru kita yang ajar tu dia lahu syarat tu letak bengkok sana bengkok sini memang tu tak faham. Tapi kalau lahu syarat kita hebat macam contoh yang ajar sini berbenar, memang lahu syarat dia hebat. Kalau macam tok kita berbenar tu dia boleh faham. Sebab apa? Memang lahu syarat ni memang dah jadi darah daging. Saya lahu syarat saya dengan berbenar. Dia kat situ. Dan kitab Kifayatul Akhyar, Imam Nawawi mengatakan nak tahu tanda-tanda iman ini ada 3. Tuan-tuan pun dah ingat lagi atau pernah lupa dah? Lupa dah Ustaz. Atau lebih makan yang selama Ustaz ini. Yang pertama, tanda-tanda iman ini tuan, dia keluar dalam keadaan memancut. Dia beza dengan air mazi dengan air wadi. Mazi dia tak mancut. Air wadi pun dia tak pancut, tapi air mani dia keluar dengan memancut. Berapa jarak ni Ustaz? Ada kilo jauh ni. Ada penting dia memancut. Itu tanda air mani. Tanda yang kedua, Ustaz dia tak mancut tapi ada yang kedua. Tanda-tanda air mani yang kedua, dia ada bau. Bau apa Ustaz? Kalau dia basah, dia ada bau seperti tepung gandum yang diuli. Kalau dia dah kering, dia bau seperti putih telur. Benda ni telah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau tuan-tuan tak lain, buatlah eksperimen. Kat rumah ada makmal kat rumah, buatlah eksperimen dulu tidak. Air mani dia ada bau. Kalau dia basah seperti tepung gandum yang diuli. Kalau dia kering, dia bau dia seperti putih telur. Itu tanda yang kedua. Ustaz memancut pun tak ada, bau pun tak ada, tapi ada yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Tanda-tanda air mani yang tanda air mani yang ketiga. Tanda air mani yang ketiga. Apa dia tuan? Dia keluar, bila dia keluar, automatik badan jadi lemah. Sebab mengapa? Air mani ni diumpama, kalau dia keluar, diumpama zat kita pun keluar juga. Apa tu zat? Tenaga kita. Tenaga. Sebab tu biasanya dah keluar memang kita dah lemah. Nak kuat balik, apa ni standby? Kopi jantan, kopi apa lagi tuan ni? Macam-macam lagi lah. Okey, itu nombor 3 tuan-tuan. Kalau tak ada 3 ni, itu bukan air mani. Itu bukan air mani. Itu dipanggil kemungkinan besar itu air mazi. Apa? Air mazi. Air mazi ni cecair putih juga, dia melekit juga. Tapi dia keluar dalam bernafsu tapi tak ada tanda-tanda air mani. Contohnya seorang budak ni dia tengok TV, tengok Nistan sebagai contoh. Ni contoh tuan. Tengok Nistan bagi apa? Joget kita apa lagi. Lepas tu dengan bernafsu lah. Dia pergi bila air di tanah tengok sepeda dia ada cecair putih. Kalau orang dah belajar, dia tak akan mandi. Dia tahu itu bukan air mani, itu air mazi. Sebab apa? Tak ada tanda-tanda air mani. Okey. Tapi Ustaz, ada satu cair yang keluar Ustaz. Saya angkat benda berat Ustaz, tak bernafsu Ustaz. Betul ke tak bernafsu? Betul Ustaz. Tadi saya angkat kaki balak Ustaz, takkan saya bernafsu yang kaki balak. Berat kan bernafsu yang kaki balak.
Angkat benda berat, pergi bilik air, tengok sepeda ada cecair putih. Dia punya lekit ni macam air mani, tapi tak ada nafsu. Itu bukan air mani, bukan air mazi, itu dipanggil air wadi. Air apa? Air wadi. Mazi dengan wadi najis. Najis tak wajib mandi. Saya ulang balik. Wadi dengan mazi najis tak wajib mandi. Yang wajib mandi ni mani. Air mani dia najis. Air mani dia tak najis, tapi wajib mandi. Air mani dia tak najis, tapi bukan kategori air mutlak tak. Dapat ada yang tanya, Ustaz, kalau air mani tak najis, kita kumpul banyak-banyak, lepas tu kita akan semayang guna air mani. Alamak, tak ada air lain ni nak guna. Tak sah lah. Angkat semayang guna air mani, walaupun air mani tu dia suci, tapi tak sah. Dia bukan kategori air mutlak. Maksudnya air mani ni kalau kena pada pakaian kita, kat sepeda kita, air mani semata-mata dia tidak bercampur dengan air kencing, tak bercampur dengan air mazi yang najis tu. Tak ada pakaian lain. Ustaz, itulah sepeda saya, Ustaz. Sepeda lain tak ada dah. Sepeda pusaka sana. Sepeda lain tak ada, itulah sepeda saya, Ustaz. Saya dah mandi, Ustaz. Kalau nak semayang takkan sepeda ke apa? Rasa lain macam. Saya biasa pakai sepeda. Boleh, tak ada masalah. Air mani dia tak najis, tapi wajib mandi. Kecuali air mani itu dah bercampur dengan benda yang menajis, maka jadi najis. Kena basuh dululah sepeda tu. Kalau dah menajis, kalau tak ada sepeda lain, kena basuh dulu, bau dulu. Itu tuan-tuan kena faham. Itu nak kenal air mani macam mana. Okey, tengok balik syarat-syarat tanda-tanda balik. Yang pertama, cukup umur 15 tahun bagi lelaki perempuan, ikut kereta hijriah. Yang kedua, khurujul mani, keluar air mani, sama ada lelaki perempuan dalam keadaan jaga atau dalam keadaan mimpi. Dulu masa sekolah menengah, saya ingat mimpi saja. Rupanya kalau kita keluar, kalau budak tu dah cukup 9 tahun, dia keluar air mani. Contohnya dia keluar air mani dengan tangan sebagai contoh. Orang panggil apa? Onani. Umur 9 tahun, dia keluarkan air mani dia dengan tangan sebagai contoh. Tetap dia kira balik. Dia bukan mimpi saja, jaga pun dia kira balik. Khurujul mani, keluar air mani bagi lelaki dan perempuan, sama ada dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan mimpi. Umur 9 tahun. Tapi kalau umur dia 7 tahun, umur 7 tahun dah ada air mani sebagai contoh. Umur 7 tahun dah ada air mani, dia keluarkan mani dia, tak dikira balik. Sebab apa? Belum cukup 9 tahun. Okey, habis. Yang ketiga, tanda-tanda balik yang ketiga yang ada pada perempuan sahaja, iaitu yang ada pada perempuan sahaja, iaitu kedatangan darah ini bagi perempuan sahaja. Umur 9 tahun. Yang ketiga, tanda yang ketiga yang khusus bagi perempuan, kedatangan darah bagi perempuan umur 9 tahun ataupun hampir 9 tahun. Maksud hampir 9 tahun ni, maksudnya kalau keluar darah tu kurang daripada 16 hari. Kurang daripada 16 hari sebelum umur di 9 tahun, maka itu darah dia. Sebagai contoh, 10 hari lagi nak 9 tahun keluar darah. 10 hari lagi 10 hari lagi nak umur 9 tahun keluar darah, itu darah dia. Tapi kalau atas 15 hari, contohnya 30 hari, 30 hari sebelum umur di 9 tahun keluar darah, itu bukan darah haid, itu dipanggil darah tasik, bukan darah kotor. Dia mesti kurang daripada 16 hari.
tuan-tuan kena ingat, tanda-tanda balik. Okey, tengok balik syarat-syarat mukallaf. Syarat-syarat mukallaf ada 4. Yang pertama tadi apa? Berakal. Jadi sebut berakal tertolaknya orang gila. Yang keduanya balik. Cukup. Balik. Tanda-tanda balik saya dah beritahu tadi ada 3. Bila sebut balik, tertolaknya budak-budak kecil yang belum balik. Dan syarat yang ketiga, syarat mukallaf yang ketiga, salimul khawas. Apa maksud salimul khawas? Sejahtera panca indera. Kalau ada seorang tu dia pekak dan buta, pekak atau dia dengar dan buta, ada bukan kategori mukallaf. Tak tahu macam mana nak ajar dia, nak ajar dia sembahyang macam mana tak tahu. Dia sebentar pekak dan buta. Kalau buta saja dia boleh dengar, boleh lagi. Ramai orang yang buta tapi dia boleh mendengar. Masya Allah, hebat daripada kita yang cerdik ni. Macam Johan Khori tahun ni terlepas yang buta. Masya Allah, tahun ni terlepas. Mau melentang dari buta tapi hebat. Bapak Johan itu Tuhan. Tapi kalau sebentar buta dengan pekak, dia bukan mukallaf. InsyaAllah dia selamat daripada azab api neraka. Syarat mukallaf yang keempat, dia panggil bulughud dakwah, sampai seruan Islam. Bukan Islam, sampai seruan Islam. Kalau orang tu duduk dekat gunung, dekat hutan, dekat pulau, seorang pun tak sampaikan kepada dia tentang Islam, dia tak tahu tentang Islam, maka dia bukan kategori mukallaf. Kalau bukan mukallaf, insyaAllah dia selamat daripada azab api neraka. Ini syarat-syarat mukallaf. Ini tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, sebab dalam ilmu tauhid ini selalu diulang perkataan mukallaf. Habis tuan, setakat ini ada beberapa soalan yang tuan-tuan nak tanya. Akidah kita, ayo kita tanya. Ya. Allah Alam tuan ni. Tak boleh nak cakap. Mungkin ada yang duduk dekat Afrika ke Allah Alam. Kalau sekarang dah ada apa, handset dah ada, orang asli pun dah pandai. Dah pandai. Dah WhatsApp pun dah pandai, semua dah pandai. Dah ada tim kelab dia lah. Jadi kalau ada berlaku, maka dia ni bukan kategori mukallaf. Ya. Kalau tak bisa di pengalaman, tidak ada orang nak menyampaikan. Saya orang Islam nak menyampaikan kepada orang. Tak sampai mesej tu. Dakwah sampai tidak perlu. Kalau kita ada kumpulan-kumpulan yang boleh dakwah, lagi bagus. Supaya kita dapat tahu balik, supaya dapat dia mengenai Islam, dan kita lagi baik. Ada soalan yang lain? Ya. Orang bisu. Maksudnya bisu ni tak boleh cakap. Kalau bisu ni dia boleh mendengar. Kalau ada cara-cara dia boleh ajar dia, contoh semayang dia boleh faham. Dia kira sejahtera. Kalau kita ajar dia boleh faham, dia kategori mukallaf. Tapi kalau buta dengan pekak ni memang macam mana nak jawab? Allah Alam. Kalau ada sekarang ni teknologi pun bukan saya, tak boleh juga. Dia dah buta dan pekak, dan kita suruh macam itulah. Kalau bisu ni mungkin boleh lah, ada cara-cara dia. Cuba tengok boleh. Boleh. Ya, boleh. Dengan syarat
kita dah mandi wajib, adakah perlu kita mengambil wudu? Maksudnya di mandi wajib ni kita mengangkat hadas besar. Bila ada besar terangkat, maka hadas kecil pun terangkat. Dengan syarat dalam masa mandi wajib itu kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu kita. Jadi dalam masa mandi wajib itu dah terpegang semua, kita ambil wudu balik semula lah. Ada soalan ni? Akidah kita mengikut ahli sunnah wal jamaah. Tidak menyatakan di sini tuan-tuan. Tuan-tuan pun dah maklum. Akidah kita berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Maksud ahli sunnah, i'tiqad yang dipegang oleh baginda Rasulullah SAW. Wal jamaah, majoriti umat Islam di dunia. Kalau Syiah minoriti. Syiah minoriti itu tuan. I'tiqad yang dipegang oleh baginda Rasulullah SAW dan majoriti umat Islam di dunia kita. Itu maksudnya ahli sunnah wal jamaah. Disebut ahli sunnah wal jamaah, ada dua tokoh ulama yang tuan-tuan kena ingat. Siapa dia? Yang pertama, Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari. Yang kedua, Imam Al-Mansur Al-Maturidi. Ini dua tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau Wahabi pun dia kata dia ahli sunnah wal jamaah, tapi tengok mana dia pegang. Dia lebih memegang kepada pandangan Ibn Taymiyah, Muhammad Abdul Wahab yang mengasas Wahabi, dan dia punya i'tiqad dia kebanyakan bertentangan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Sebagai orang ada di atas langit, duduk di atas arash, itu di antara i'tiqad yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini tuan-tuan kena ingat. Disebut tauhid, dua tokoh ulama yang tuan-tuan kena ingat, yang mengatur macam mana kita nak faham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Imam Abul Hasan Asy'ari dengan Imam Al-Mansur Al-Maturidi. Kalau fiqh, bila sebut fiqh, 4 mazhab yang masyhur dekat dunia. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Sebenarnya mazhab ni ada banyak tuan. Mazhab Imam Abu Sufyan As-Sauri, mazhab Lais As-Samarghani, Imam Lais As-Samarghani Mesir. Tapi yang masyhur dekat ni ada 4. Cuma kita dekat Malaysia ni, kita lebih berpegang kepada mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i. Maksudnya mazhab fiqh kita yang rasmi mazhab Syafi'i. Itu dalam fiqh. Kalau tasawuf kita pegang pada siapa? Kalau orang tanya kita, tasawuf kita berpegang kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama Iraq. Syekh Junaid Al-Baghdadi, wali banyak karamah. Dialah yang mengatur macam mana kita nak faham ilmu tasawuf. 3 ilmu yang menjadi fardu ain yang wajib kita belajar ada 3. Yang pertama tauhid, yang ketiga fiqh, yang ketiga tasawuf. Habis Quran tak wajib belajar apa? Wajib belajar. Sebab mengapa? Dia ada kaitan dengan ilmu fiqh. Dalam sembahyang, rukun sembahyang ada berapa? 13. Antaranya membaca Fatihah. Macam mana kita nak tahu bacaan Fatihah kita ni betul atau tidak? Kena mengaji Quran. Sebab tu kita alhamdulillah dekat Malaysia ni memang budak-budak lagi 7 tahun 8 tahun dah ajar dah hantar ke mengaji, kelas mengaji. Alhamdulillah. Itu tuan-tuan kena faham. Okey. Habis tuan. Itu berkenaan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Hasan Asy'ari ni, kalau kita tengok dia punya riwayat hidup dia berguru dengan seorang ulama yang bermazhab Mu'tazilah.
Mu'tazilah ni satu pahaman yang lebih daripada pahaman yang mengutamakan akal lebih daripada wahyu Tuhan. Sedangkan dalam Islam itu kita tidak boleh mengikut akal semata-mata. Ada perkara-perkara yang ditetapkan dalam Islam kita ikut akal semata-mata. Sebagai contoh, tuan-tuan dah belajar sebelum ni bab khuf dalam bab fiqh, menyapu khuf. Tahu khuf? Moza. Tahu moza? Kasut kulit. Kasut kulit yang dipakai pada musim sejuk. Kasut kulit yang dipakai pada musim sejuk. Dekat Malaysia ni rasa tak ada orang yang pakai moza. Orang biar dia pakai. Kalau pergi Mesir tempat saya belajar ada musim sejuk. Ni bulan berapa? Bulan berapa? Bulan 9. Nak masuk musim sejuk ni. Bulan 10, bulan 11, ada bulan 12 memang sejuk sangat. Saya ni memang berlapis-lapis lah. Kalau tuan ada yang besar-besar ni tak ada yang macam saya. Moza ni kita pakai, ni macam saya pakai toki. Katakanlah ni kasut moza ni. Dalam bab fiqh ni, kita kena sapu belah atas. Kita nak ambil wuduk, selepas kita ambil wuduk macam biasa, dah pakai kasut kulit, lepas tu dah terkentut, nak ambil wuduk kali kedua. Maka dalam bab fiqh, dalam masa berapa hari dia cukup ni? 3 hari malam ke apa? Tak perlu kita buka buku dia, sama dia punya masa dulu. Tapi kalau kita nak ambil wuduk kali kedua tu tak payah buka stocking kulit tu, kita ambil wuduk sapu ke atas. Dalam kalau ikut akal tuan-tuan, betul ke kita kena sapu ke atas? Yang kotor belah mana? Bawah ke atas? Tapak kaki ke atas kaki? Yang kotor tapak kaki. Tapi mengapa dalam ilmu fiqh kena sapu dekat atas? Kenapa? Itulah yang dikhabarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Maksudnya perkara ini dipanggil taufiqiyah, kena ikut tak boleh dipertikaikan. Maksudnya agama kita ini tidak boleh mengikut akal semata-mata. Kalau Mu'tazilah ni ikut akal semata-mata. Imam Abu Hasan Asy'ari ini pernah berdebat dengan guru dia Syekh Al-Jubai. Ini kalau ikut riwayat hidup Imam Abu Hasan Asy'ari. Dia berdebat dengan tok guru dia, ada beberapa soalan yang ditanya oleh Imam Abu Hasan Asy'ari kepada tuan guru dia Syekh Al-Jubai. Soalan yang terakhir tok guru dia tak boleh nak jawab. Terdiam dia. Soalan yang terakhir tok guru dia tak boleh nak jawab. Apa soalan dia? Dia tanya tok guru dia. Berapa ni? 820 lah. Macam berapa? 820. Macam ni tuan Haji? SOP lagi ni. Soalan ada 4, ada 3, ada 4 atau 5. Soalan yang terakhir memang soalan yang terakhir tu guru tak boleh nak jawab. Soalan yang pertama, tuan, apa pandangan tuan orang yang beriman mati? Maka kata tuan guru dia masuk syurga. Bagaimana pandangan tuan golongan yang kedua, orang kafir mati, masuk neraka? Bagaimana pandangan tuan orang yang ketiga mati, budak kecil lagi dia mati? Maka tu guru kata tak masuk neraka, tak masuk syurga. Kenapa tak masuk syurga? Tak ada amalan. Kenapa tak masuk neraka? Sebab dia belum buat maksiat. Duduk tengah-tengah antara syurga dengan neraka. Kalau kita nantikan dari sunnah wal jamaah, budak-budak mati, budak yang belum balik lagi mati, hukum ni masuk syurga. Inilah untungnya orang yang ada anak dia mati dalam keadaan kecil lagi. Di akhirat nanti anak dia akan tunggu itu syurga dengan syarat sabar. Tapi kalau tak sabar, anak dia mati, dia berguling-guling macam Hindustan. Dia tak termasuk tuan. Okey tuan, nanti kita akan sambung tuan berkenaan dengan perdebatan Imam Abu Hasan Asy'ari dengan tuan Wallahu a'lam. Kita
tahu ini penting tuan, supaya tuan-tuan faham dan tuan-tuan boleh amalkan dalam kehidupan harian kita semata-mata kerana Allah. Sama-sama kita baca Fatihah sekali. Moga Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan segala masalah kita, tunjukkan kepada kita jalan yang terbaik untuk selesaikan segala masalah kita, tunaikan segala hajat kita dunia dan akhirat dengan berkat surah Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa nawim 'ala dhikril ghalibi haqiqatan takun ghawinan fattaba'u taba'a yasrikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah. Ada insyaallah. الله أكبر الله أكبر